Okay. So kita start. Sama je. Okey, apakah cara yang betul untuk menguruskan bahan buangan tersebut? Cara yang betul. A. Menipus di dalam tanah. B. Membakar secara terbuka. C. Guna semula bahan buangan. D. Dirawat sebelum dibuang ke dalam sungai. Tu tayar tu. Tayar biasa kita buat apa? Kita buat pasu bunga kan? Nak yang mana? Cikgu try tekan kat gambar tu. Oh, okey. Okey. Terima kasih siapa yang bagi tahu. Okey, apa cara yang betul untuk menguruskan? C. Guna semula. Okey. Mengapa bahan buangan itu berbau busuk selepas beberapa hari? Ni. Kenapa dia bau busuk? Bahan-bahan yang bahan buangan terbiodegradasi ni. Kenapa dia bau busuk? C. C ke B ke A ke D? C. Cikgu kata B. Bahan buang sebab apa busuk? Sebab bahan buangan direputkan oleh mikroorganisma. B. Tengok jawapan cikgu yang betul. Okey. Antara yang berikut, yang mana menerangkan bahan buangan itu? Mudah terbakar, mengandungi bahan beracun, mengandungi bahan buangan beresid, mengandungi mikroorganisma yang berbahaya. Mana satu jawapan? B. Apa dia? B. Okey, B. Kita tengok B. Betul lah. Bahan beracun. Okey. Apakah jenis bahan buangan yang dihasilkan dalam situasi di atas? Gas. Juga. Buangan apa? B. B. Bola ke dadu? Bola. Bukan. Jawapan dia C. Sisa toksik. Nanti kita tengok balik. Okey, mengapakah cara pelupusan bahan buangan di atas tidak baik? Bahan buangan tidak mudah mereput. Okey. D. Bahan buangan tidak. Mengapa cara dia kata botol plastik kan? Botol plastik dengan tin aluminium ditimbulkan dalam tanah. Kenapa tidak bagus? Awak kata bahan buangan tidak mereput. D kan? Betul lah. Okey. Okey, antara bahan berikut, yang manakah bahan buangan terbiodegradasi? Q dan S. Q dan S. D. Ya. Ada siapa-siapa yang buat? Saya buat dah. Siapa? Nama awak ada kat situ? Ikram. Ada nama? Okey, apakah kehidupan hari yang dikaitkan dengan aktiviti di atas? A. Guna semula
Mana Ikram? Tak ada pun nama awak. Ikram 1. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan bahan buangan? Apa yang dimaksudkan dengan bahan buangan? C. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan dibuang. C. Okey, C. Okey. Tak ada pun nama awak, Ikram. Cikgu buat praktis ni. Okey, apakah kesan yang akan berlaku jika tindakan di atas terus diamalkan? Membuat sampah pengetahuan ni. Okey. B. Sumber air bersih akan tercemar, tanah di kawasan itu menjadi kurang subur. Kawasan perumahan ni. B. Sumber air bersih akan tercemar. Okey. B. Betul. Okey, last. Apakah yang mungkin menyebabkan kejadian di atas? Ni banjir kilat yang tadi tu. Okey, aliran air yang terhalang oleh timbulan sampah. Okey. Tengok balik soalan yang salah tadi. Okey, apakah jenis bahan buangan yang dihasilkan dalam situasi di atas? Okey, jawapan dia sisa toksik sebab dia ni asap kereta ni dikategori sebagai sisa toksik. Okey. Tu ialah quiz. Lepas ni kalau awak nak main quizzes ni boleh je, tak payah tunggu cikgu. Okey, kalau awak nak main quizzes, okey, awak pergi je dekat quizzes. Lepas tu awak cari je tajuk apa yang awak nak. Awak type saja awak nak tajuk apa. Okey? Kalau nak tajuk pengawetan ke, tajuk yang awak dah belajar kan. Okey, awak mainlah quizzes ni. Okey, ada macam-macam. Satu lagi Kahoot. Okey. Jap. Kita try tengok Kahoot pula. Kahoot ni macam susah Kahoot ni macam dia nak kena pakai 2 gadget. Kena jawab dekat handphone. Tapi ada cakap tak payah ni. Tak payah pakai kat handphone. Jap. Cikgu try buka. Okey. Kahoot. Join. Kahoot. Play. Okey. Sekejap kita try play. Yang ni dia kena enter nombor pin nombor pin untuk masuk tu Kahoot ni. Maksudnya cikgu kena create dululah. Kalau nak main yang dah ada tu tak tahu. Sekejap tak apa, yang ini nanti kita tengok. Okey, cikgu kena ni dulu. Buat dulu Kahoot game ni. Okey. Dua ni yang awak boleh main. Okey, quizzes dan Kahoot. Okey. So kita kembali balik. Sekejap lagi kita jawab quiz balik. Okey. Cikgu nak bincang pasal sebenarnya nak masuk tajuk lain dah ni. Okey. Yang ini hari tu cikgu buat kelas online sampai ke sini. Yang ini minggu lepas yang kita tak habis bincang sebab awak ada tasmid. Tasmid pula, awak ada kafar. Okey, so kita sambung soalan yang nombor 6. Okey.
Raja di bawah menunjukkan hasil penyiasatan jumlah penggunaan beg plastik di bandar A. Okey, ni bandar A. Nyatakan maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. Okey, kalau dia tanya maklumat, okey. Bila dia tanya maklumat, maksudnya dia tanya apakah PM dan PB. Okey. Apakah PM dan PB. Ataupun Puma. Tahu kan? PM, PB, Puma. PM, PB, Puma tu itulah pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Itulah maksud dia. Okey, jadi dekat sini pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas ataupun pemboleh ubah malar. Antara tiga tu awak boleh jadikan sebagai maklumat untuk dikumpulkan. Okey, dekat sini yang mana satu? PM, mana satu PB? Dekat graf tu. bulan. PM bulan. Okey. PM ialah bulan. Okey, cikgu bulatkan kat sini. Okey, yang ini ialah PM. PB jumlah penggunaan beg plastik. Okey, PB dia ialah jumlah penggunaan beg plastik. Tan tu tak payah tulis. Okey, yang ni ialah PB. Besarnya. Tulisan. Yang ni ialah PM. Okey. Dah tahu PM dengan PB, dia suruh apa ni? Tulis satu pernyataan yang menghubungkan antara dua maklumat. Okey, tulis satu pernyataan menghubungkan dua maklumat. Macam mana tu? Hubungan lah. Okey, pernyataan yang menghubungkan dua maklumat. Maksudnya hubungan lah. Hubungan dia ialah, cikgu nak tulis kat mana soalan B ni? Kat bawah lah. Ada tempat tak nak tulis soalan B ni? Tulis kat sini boleh kot? Tulis kat sini. Okey, soalan B. Okey, soalan B, hubungan. Besar sangat tulisan ni. Cikgu nak kecilkan sikit. Okey, soalan B. Hubungan dia, apa dia? Antara bulan dan juga jumlah penggunaan beg plastik ni. Macam mana kita nak hubungkan dia? Hubungan dia. Jumlah penggunaan beg plastik yang digunakan pada bulan Januari, April, Ogos dan Disember. Tu tak ada hubungan. Nyatakan satu pernyataan yang menghubungkan antara dua maklumat ni. Dia punya hubungan dia ialah semakin bertambah bulan. Semakin bertambah bilangan bulan, semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Itulah dia punya hubungan. Semakin bertambah bulan, semakin bertambah bilangan penggunaan beg plastik. Semakin bertambah bilangan jumlah beg plastik. Penggunaan beg plastik. Okey, yang ini adalah satu hubungan. Hubungan antara PM dengan PB. Sebab dia kata hubungkan dua maklumat. Jadi dua maklumat dia awak dah bagi tahu bulan dan juga jumlah penggunaan beg plastik. Apakah hubungan antara dua ni? Semakin bertambah bulan, semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Itulah hubungan dia. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, sekarang ni dia tanya nyatakan satu kesan buruk yang berlaku kepada bandar A akibat corak perubahan itu. Okey. Corak perubahan itu iaitu bilangan beg, jumlah penggunaan beg plastik semakin bertambah. Okey. Ni dia punya pemerhatian.
Banja Okey. kilat. Kalau dia tanya pemerhatian, awak kena jawab jumlah penggunaan beg plastik semakin bertambah dari Januari ke Disember. Okey, kenapa? Tulis nyatakan satu kesan buruk yang berlaku kepada bandar A akibat corak perubahan tu. Apakah satu kesan buruk? Apa dia? Kesan buruk. Banjir. Banja Boleh tulis. kilat. Okey, banjir, kilat ke kejadian ataupun peristiwa banjir kilat pun boleh juga Nyatakan satu inferen untuk menerangkan perubahan jumlah penggunaan beg plastik dari bulan Januari hingga Disember. Nyatakan satu inferen kenapa banyak sangat jumlah penggunaan beg plastik dekat bandar A ni. Apa dia punya inferen? Apa sebab dia? Sebab Berikan satu inferen untuk menerangkan perubahan jumlah penggunaan beg plastik. Okey, biasanya kalau beg plastik banyak ni disebabkan oleh apa? kerana Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? kerana penduduk bandar tidak mengamalkan amalan menggunakan semula beg plastik. Okey, kerana tiada pengurusan, okey. Tapi kenapa dia jadi bertambah? Tu dia punya sebab utama dia kenapa dia makin bertambah ni. Kenapa dia makin bertambah? Memanglah dia tak uruskan bahan buangan tu dengan terancang menyebabkan adanya berlaku banjir kilat. Tapi kenapa makin bertambah ni beg plastik ni? Sebab apa? Kerana semakin bertambah bilangan penduduk. Okey, kerana berlakunya pertambahan bilangan penduduk. Boleh. Lagi sebab apa? Biasanya banyak guna beg plastik ni dekat mana? Dekat pasar kan? Jadi awak boleh bagi tahu kerana wujudnya telah bertambah bilangan pasar-pasar pagi ke, telah bertambah bilangan pasar malam pun boleh, ataupun telah bertambah kawasan kedai-kedai pun boleh. Tapi yang paling yang paling senang sekali kerana bilangan penduduk semakin bertambah. Inilah dia punya sebab sebenarnya. Inferen yang menerangkan perubahan jumlah penggunaan beg plastik. Lagi banyak penduduk, lagi banyaklah beg plastik yang digunakan. Ataupun telah berlaku pertambahan bilangan pasar harian, pasar malam pun boleh. Okey, bina satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas. Okey, daripada pernyataan di atas ni, macam mana kita nak buat hipotesis? Okey, bila kita nak buat hipotesis, kita kena tengok yang mana satu PM, mana satu PB. Daripada dalam ni, pernyataan dekat dalam ni, mana satu PM. Kata kunci dia ialah, awak tengok ni, dipengaruhi. Dia punya kata kunci. Kalau dipengaruhi, D ni kan? Okey, yang ni D. Yang depan ni apa? PM ke PB? Apa yang dipengaruhi oleh apa? Biasanya yang kita tengok apa dia? Yang kita nak tengok tu ialah PB. Kan? Biasanya penyiasatan dan satu penyiasatan yang kita nak tengok, yang kita nak lihat tu ialah PB kan? Ya. Jadi
jumlah kes denggi di bandar A ke yang kita nak tengok ataupun kita nak tengok jumlah bahan buangan yang dihasilkan oleh penduduk bandar tersebut? Jumlah kes. Jumlah kes ni adalah dia punya Keputusan. penyiasatan. Okey, jumlah kes denggi di bandar A adalah keputusan penyiasatan yang kita nak tengok. Okey, yang ini pula cikgu buat warna lain. Okey, jumlah bahan buangan yang dihasilkan oleh penduduk bandar. Yang ini adalah PM. Okey, so kita dah tahu dah yang ini adalah PB. Okey, yang ni ialah PB. Yang ni pula ialah PM. Yang ni PM. Bila dah tahu PM dengan PB, bolehlah buat hipotesis. Hipotesis sama juga macam hubungan ni, nak buat hubungan. Semakin apa? Semakin bertambah jumlah bahan buangan. Okey, bagus. Jumlah bahan buangan kita buat yang PM dulu. Semakin bertambah jumlah Bahan buangan. Semakin bertambah jumlah denggi di bandar A. Okey, yang dihasilkan oleh penduduk. Okey. Semakin bertambah jumlah kes. Semakin bertambah Jumlah kes denggi. Jumlah kes denggi. Di bandar A. Inilah dia punya hipotesis. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, so untuk tajuk ni kita dah habis dah sebenarnya. Okey, yang ini awak boleh buat sebagai projek awak, penyapu guna semula. Okey, yang ini cikgu ada suruh buat kan? Bukan yang ini, cikgu kata boleh guna apa-apa saja bahan yang bahan buangan untuk recycle balik ataupun guna balik. Kan cikgu ada bagi tahu kan, dan ada yang dah buat. Okey, terima kasih siapa yang dah buat tu, yang dah hantar, yang belum tolong hantar. Okey. So sebenarnya hari ni kita nak masuk tajuk gerhana. Okey. Okey, tengok kat sini. Gerhana bulan dan gerhana matahari. So hari ni kita akan masuk tajuk gerhana, di mana dalam tajuk ni kita akan belajar tentang gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Okey. So awak belajar pasal teori dulu untuk gerhana ni. Okey. Pernahkah keadaan persekitaran yang dialami oleh manusia semasa melakukan gambar di atas menunjukkan keadaan persekitaran yang dialami oleh manusia di bumi semasa berlakunya fenomena gerhana. Okey, pernah tak satu ketika masa waktu siang ni mengalami waktu gelap sekejap je? Dia beberapa minit je. Pernah tak awak alami? Pernah. Pernah. Awak pernah alami satu ketika tiba-tiba gelap je waktu siang? Pernah. Okey. Masa tu matahari tak ada. Okey. Sebenarnya itu adalah kejadian gerhana matahari. Dia berlaku sekejap je, beberapa minit. Okey. Kejadian gerhana matahari ni disebabkan oleh cahaya daripada matahari ni dilindungi oleh bulan. Bulan tu dia duduk di antara matahari dengan
bumi. Jadi bumi yang terkena dekat kawasan bulan tu dia terlindung lah sikit. Okey. Dia terlindung daripada kena cahaya matahari. Jadi sebab itulah berlaku sebab itulah gelap. Okey. Okey. So kita tengok kat sini gerhana bulan. Okey. Kita tengok gerhana bulan dulu. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Yang ini pula bumi duduk tengah-tengah. Dia menghalang cahaya matahari ni untuk sampai ke bulan. Jadi berlakulah gerhana bulan. Bila bumi yang duduk kat tengah, jadi bayang-bayang bumi lah yang akan terbentuk di permukaan bulan. Okey? Tak apa, kalau awak tak faham ayat ni tak apa, nanti kita akan tengok dia punya simulasi. Okey? Matahari ni merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Okey, cahaya matahari bergerak dalam garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Okey, dia gerhana bulan tu dia berlaku apabila ni kan matahari, tiba-tiba bumi duduk kat tengah ni. Sekejap tiba-tiba bumi duduk kat tengah sini. Katakan ada bumi kat sini. Sekejap cikgu lukis. Okey. Bumi duduk kat sini. Kan? Lepas tu kemudian bulan pula duduk kat sini. Bulan pula duduk kat sini. Okey. Jadi berlakulah gerhana bulan. Ni matahari, ni bumi, ni bulan. Jadi bulan ni dia tak dapat cahaya matahari sebab ada bumi dekat sini. Bumi ni ialah objek legap. Bila cahaya kena dekat objek legap, dia akan bentuk bayang-bayang dekat bulan. Okey, boleh faham tak? Faham tak? Boleh. Masa awak darjah 5 dulu kan awak dah belajar pasal bayang-bayang kan? Ya. Pasal cahaya kan? Ni anggapkan matahari ni macam lampu suluh. Lampu suluh ni kalau kena dekat objek legap. Cermin. Objek legap bukan cermin. Objek legap ialah apa-apa saja objek yang cahaya tak boleh tembus. Okey. Contoh dia manusia, badan manusia ni cahaya tak boleh tembus. Okey, jadi bila cahaya lalu dekat objek legap, bumi ni objek legap, dia akan dapat dekat bulan. Bulan ni hanya dapat bayang-bayang bumi saja. Faham? Jadi dia akan berlakulah gerhana bulan. Okey? Gerhana bulan ataupun dengan kata lain kat sini matahari. Cikgu tulis je ma. Ni bumi. Ni bulan. Cikgu buat lan. Okay. Jadi ma bulan. Bila ma bulan berlakulah gerhana bulan. Ma bulan tu apa? Matahari dekat sini. Bumi dekat sini. Bulan dekat sini. Dalam satu garis lurus. Jadi berlakulah gerhana bulan. Okey, boleh faham? Faham tak? Boleh. Okey. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Okey, kena ingat ni. Boleh gerhana bulan 3 kali dalam setahun. Banyak tu. 3 kali dalam setahun. Okey, tempoh fenomena gerhana bulan biasanya berlaku hingga berapa jam. Okey, berbeza dengan gerhana matahari. Gerhana bulan berlaku sehingga beberapa jam. Sebab apa beberapa jam? Sebab ni bumi ni lebih besar daripada bulan. Bayang-bayang bumi ni bila kena dekat bulan
macam 1 bulan ni lah kena. Kan? Jadi bulan ni dia mengambil masa yang lama untuk hilang daripada bayang-bayang bumi ni. Bila dia bergerak. Kan bulan, bumi semua dia bergerak ada orbit dia kan sendiri kan. Kan awak dah belajar dah. Dia bergerak mengikut orbitnya. Okey, arah lawan jam. Okey. So bila dia ikut orbit apa ni perlahan lah dia nak hilang dia bergerak tu dia nak hilangkan dia punya bayang-bayang bumi dekat bulan tu makin ambil masa lama berjam-jam. Okey. Okey, so kita tengok sikit fenomena gerhana ialah kejadian semula jadi yang berlaku apabila seluruh atau bahagian daripada cahaya matahari terlindung oleh bulan atau bumi. Untuk gerhana bulan kes dia cahaya matahari ni terlindung dari terkena bulan sebab adanya bumi. Okey? Terlindung oleh bumi kalau gerhana bulan. Raja di atas tidak menunjukkan peredaran saiz dan jarak yang sebenar tapi raja dibuat untuk memudahkan pemahaman murid. Okey, interaktif simulasi ganda boleh didapati daripada laman web ini. Okey, kita tengok laman web ni. Sekejap cikgu type. Satna. Kita try type dia punya laman web tu. Dia terbesar pula. Astronomi angkasa, jap. Astronomi. Apa dia punya tu? Astronomi apa? Awak tolong baca kat cikgu. Astronomi. Kita nak tengok dia punya ni. Okey, jap. Astronomi.angkasa. .gov. Okey. .gov. .my. Lagi ni. Slash. TM. MS tiga. Slash. Space. Sekejap. Tak nampak lah. Sekejap. Cikgu kena tarik ke sini sikit. CMS lagi apa? Page. Slash index. Slash index. Slash ID. Slash ID. Slash 6. 6. Okey, kita tengok apa yang ada. Tak boleh. Oh, patutlah tak ada HTTP. Benda lah. Tak ada HTTP memanglah. HTTP. 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 Okay. Tak boleh. Tak ada. Ish. Ke ada yang tersalah cikgu tulis. CMS3 angkasa.com.my index ID. Tak apalah. Okey, tak apa. Kita cari secara Google lah. Okey, kita tengok video. Okey. Fenomena gerhana bulan. Gerhana bulan. Gerhana bulan penuh. Gerhana bulan. Okey, kita tengok gerhana bulan. Ada tak video dia?
Sekejap. Kena stop sharing dulu. Okey. Yang ni adalah contoh gerhana bulan. Okey. Kita tengok gerhana bulan. Gerhana bulan ni lah dia punya kedudukan. Okey, kedudukan dia seperti ini. Di masa 2018 dia ambil sebab yang ni yang paling lama sekali. Tu. Gerhana separa. Tu bayang-bayang tu ada dekat bulan. Bayang-bayang bumi dekat bulan. Okey. Bayang-bayang bumi ada dekat bulan. Okey. Dia punya bayang-bayang masuk ikut kanan. Dia masuk ikut kanan. Lepas tu dia keluar. Okey, gerhana bulan penuh. Okey, tu contoh gerhana bulan penuh. Sat cikgu tengok lain. Gerhana bulan. Ada lagi tak gerhana bulan? Okey, kita tengok yang ni. Gerhana bulan. Okey, kita tengok gerhana bulan. Okey, tu je lah bulan. Bagaimana bulan tu dia bergerak. Besarkanlah sikit. Tak boleh besarkan Oh, tak ada. Unavailable. Okey, awak nampak tu dia masuk dekat penumbra. Lepas tu masuk dekat umbra. Okey, lepas tu dia keluar balik. Ni adalah pandangan dari bumi. Okey, ni pandangan dari bumi. Okey. Dia kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil gerhana bulan ataupun gerhana matahari ni sebagai eclipse. Okey, sebagai eclipse. Okey, kita tengok sekejap ada tak video lain pasal eclipse. Tengok jap. Moon eclipse. Moon eclipse. Dia kalau gerhana bulan ni dia tak lama tau, sekejap je. Okey, dia punya kejadian dia kejadian dia sekejap pula dah. Kejadian dia lama, sorry. Tu gerhana matahari. Gerhana bulan ni kejadian dia lama tau. Tengok ni, nampak ni 4 jam, 3 jam. Okey? Memang lama lah. Sekejap kita tengok tengok yang ni. Tapi cikgu kena cepatkan lah. Okey. Tengok.
Welcome to Okey. For a beautiful shot from Los Angeles here, I'm Dr. David Reitzel. With me is Patrick So. Hello. And we have quite the program for you tonight. As you can see, we have a lovely shot of Los Angeles. Apa dia? Suara jadi double. Suara jadi double. Dengar lagi tak? Jadi double lagi tak? Tak. Tak. Lama kalau gerhana bulan dia berjam-jam dia punya tempoh dia. Okey. Kalau gerhana matahari baru sekejap. Okey. Gerhana bulan ni dia ni lama. Jenuh tunggulah nak bagi habis gerhana bulan penuh tu. Okey. Tapi yang awak perlu tahu ialah gerhana bulan ni berlaku apabila bayang-bayang bumi ada dekat bulan. Okey, yang tu awak faham tak? Okey, gerhana bulan ni berlaku apabila bayang-bayang bumi ni ada dekat bulan. Okey, so kita keluarlah daripada ni. Cikgu nak stop ni. Cari yang lain. Okey. Kejadian gerhana bulan. Okey, kita tengok yang ini. Yang ini tengok yang ni Grammarly 6 minit does je. more than catch errors. Yang ni 6 minit je. With Grammarly, you can find really good. No. Kenapa pula sangkut-sangkut? Perfect words that make your writing Okey. It's time, Cikgu Aina. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan. Matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam satu garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Semasa gerhana bulan berlaku, bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Tengok ni. Dia mula-mula macam ni, lepas tu bulan ni dia akan bergerak kan ikut arah lawan jam. Dia akan jadi gerhana penuh. Macam ni gerhana penuh lah. Sebab keseluruhan Gerhana bulan berlaku pada waktu malam sahaja. Gerhana bulan berlaku apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Semasa gerhana berlaku, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Ini menyebabkan bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Semasa gerhana bulan berlaku, kawasan gelap penuh atau umbra ialah kawasan yang dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa atau penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun.
Tempoh gerhana bulan pula biasanya berlaku sehingga beberapa jam. Mengapa tempoh kejadian gerhana bulan lebih lama daripada gerhana matahari? Ini kerana bayang-bayang bumi adalah lebih besar semasa gerhana bulan berbanding dengan bayang-bayang bulan yang kecil semasa gerhana matahari berlaku. Ni yang cikgu kata kenapa dia berlaku sangat lama sebab bayang-bayang bumi lebih besar daripada bayang-bayang bulan. Okey, bumi ni, bayang-bayang bumi ni kena dekat bulan. Ni bulan ni kan? Ni bulan, ni bumi. Bumi ni besar. Bayang-bayang dia kena dekat bulan. Kalau bulan tu dia bergerak, kan dia bergerak ikut arah lawan jam. Dia nak bergerak ni still ada lagi bayang-bayang. Still lagi ada bayang-bayang. Still lagi ada bayang-bayang bumi. Jadi dia punya tempoh sampai berjam-jam. Kan? Dia bulan ni dia bergerak ikut arah lawan jam ni. Okey. Jadi dia pergi sini still ada lagi. Dia pergi kat sini pun ada lagi bayang-bayang tu. Okey, tak habis-habis. Berjam lah. Sebab itulah dia punya tempoh dia lama. Berbeza dengan gerhana matahari. Gerhana matahari, bulan yang duduk kat sini, bumi duduk kat sini. Bumi dia nak pergi nak keluar daripada bayang-bayang ni sekejap je. Okey, beberapa minit. Mengapa pula gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama? Ini kerana bumi berada di antara matahari dan bulan semasa bulan purnama berlaku. Mari kita perhatikan peringkat fenomena gerhana bulan yang dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar kita. Gerhana bulan penuh. Maksudnya sepenuhnya bayang-bayang bumi ada dekat bulan. Itulah maksud dia. Nanti Kita gerhana dapat matahari. melihat dua jenis gerhana bulan yang berlaku, iaitu peringkat gerhana bulan separa dan juga peringkat gerhana bulan penuh. Gerhana bulan separa mula kelihatan apabila bulan mula bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Gerhana bulan penuh dapat dilihat apabila seluruh bahagian bulan berada dalam kawasan gelap penuh. Bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh, tetapi berwarna perang kemerahan. Ini adalah kesan syarakan dan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Kesan ini jelas diperhatikan semasa matahari terbit dan juga semasa matahari terbenam. Kemudian, gerhana bulan separa akan kelihatan semula apabila bulan bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Gerhana bulan separa. Sebahagian bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap separa. Gerhana bulan penuh. Keseluruhan bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap sepenuhnya.
Tekan like dan subscribe. Cikgu buka mic cikgu. Okay. Sorry. Okay, so kita minggu ni hari ni kita belajar pasal gerhana bulan. Minggu depan kita akan sambung dengan gerhana matahari. Okay. Dia tak boleh banyak-banyak, nanti awak Pening. pening. Tahu pun kan. Okay, so kita sambung minggu depan. Okay. Terima kasih kepada yang masuk ke kelas cikgu. Okey, jangan lupa isikan kehadiran awak. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh tanya cikgu dan tolong siapkan kerja yang cikgu bagi untuk buat baja, untuk bahan buangan tu. Okey? Boleh? Nanti cikgu akan bagi list siapa yang untuk datang sekolah ambil hadiah. Okey, cikgu akan bagi list nama dekat grup WhatsApp. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi kehadiran Okey, cikgu.